بسم الله الرحمن الرحيم. Selamat kembali balik ke episod 4 Cerita Seram. Selamat malam, nama saya Kish dan selamat kembali ke episod 4 Cerita Seram yang bertajuk Hantu Berbaju Merah. Dalam episod ini, anda akan sekali lagi dapat melihat sebuah peralatan yang digunakan dalam sesi-sesi mencari hantu. Inilah peralatan yang dikenali sebagai EMF dan K2 meter. Tidak ada orang yang dapat mengesahkan sama ada peralatan ini boleh dipercayai ataupun tidak. Kita semua akan menganggapnya sebagai satu hiburan. Cerita seram yang selanjutnya telah diberikan kepada kita daripada saudara Alif Faiz dan Marcus. Izinkan saya mengongsikan cerita seram ini. Pada suatu masa dahulu, di kawasan kejiranan Singapura yang sunyi, tinggallah 3 orang kawan, Alif, Faiz dan Marcus. Berumur antara 12 dan 14 tahun. Mereka tidak dapat dipisahkan, berkongsi ketawa, rahsia dan pengembaraan yang menjadi ciri kepolosan masa muda mereka. Kejiranan ini seperti kawasan lain pada waktu siang dengan blok HDB berwarna-warni dan taman permainan yang menarik. Tetapi apabila petang semakin dekat, persekitaran membawa suasana yang berbeza dan lebih mencemaskan. Generasi yang lebih tua berbisik bahawa kawasan ini dibina di atas tanah perkuburan lama dan dipercayai bahawa roh paling aktif antara 7 malam dan 8 malam. Petang ini, ketiga-tiga mereka memutuskan untuk menguji keberanian mereka. Ibu bapa mereka telah mengingatkan mereka untuk pulang ke rumah pada pukul 7 malam. Kerana kegelapan menyimpan rahsia, sebaiknya tidak diganggu, namun pertentangan masa muda telah menyesatkan mereka. Mereka berani satu sama lain untuk keluar melepasi jam 7 malam. Tiada sesiapa yang mahu menjadikan yang pertama berundur. Dengan matahari terbenam, kanak-kanak lain telah pulang ke rumah. Mereka tidak lama kemudian memulakan pengembaraan mereka dan apabila masa berlalu, mereka berkumpul di bawah tiang lampu taman permainan yang berkelip-kelip berkumpul bersama. Mereka mula bertukar-tukar cerita ngeri. Apa yang dengar sepanjang hidup mereka, kisah-kisah ini seolah-olah menjalani kehidupan mereka sendiri dalam cahaya yang semakin pudar mengisi imajinasi mereka dengan imej yang mengerikan. Ketika jarum jam semakin hampir ke pukul 7 malam, perasaan tidak senang menyelubungi Marcus. Dia merasakan seolah-olah mata gaib memerhatikan pandangan mereka menusuk di belakang lehernya. Dia menganggapnya sebagai gugup, mengaitkannya dengan kisah-kisah yang meresahkan yang mereka kongsikan. Walau bagaimanapun, apabila minit berlarutan, Marcus tidak dapat menghilangkan perasaan diperhatikan. Dia mula melihat pergerakan sekejap dari ekor matanya, diatasi dengan ketakutan, dan dia tergagap-gagap cuba menyampaikan rasa kurang senangnya kepada Alif dan Faiz. Mereka menepis ketakutannya sebagai kegelisahan, semata-mata menuduhnya sebagai kucing yang menakutkannya. Mereka meneruskan dengan kisah-kisah gaib mereka. Kisah-kisah yang semakin
membimbangkan setiap minit yang berlalu. Kemudian, tanpa amaran, jeritan berdarah mengembus udara. Gemanya melantun di antara blok HDB berdekatan seperti simfoni jahat. Hati ketiga-tiga mereka berdegup kencang dan kesejukan menyelubungi mereka. Suasana yang dahulunya meriah bertukar muram dan menindas. Semasa Marcus telah melihat pergerakan misteri itu, dia memutuskan bahawa dia tidak boleh menahannya lagi. Dia perlu pulang. Dia menggesa rakan-rakannya untuk pergi bersamanya. Tetapi mereka bertekad untuk membuktikan diri mereka, untuk memenangi cabaran yang telah mereka tetapkan untuk satu sama lain. Air mata mengalir di wajahnya. Marcus meninggalkan taman permainan. Langkah kakinya bergema dengan rasa takut. Ini adalah kali pertama dia menghadapi kejadian gaib seperti itu. Dan dia berdoa untuk keselamatan sepanjang perjalanan pulang. Keesokan harinya, ketiga-tiga lelaki itu tidak dapat hadir ke sekolah. Mereka diserang demam, panas, tidur. Mereka yang gelisah dipenuhi dengan mimpi ngeri dan penglihatan wanita berbaju merah itu. Ia adalah pelajaran yang dipelajari dengan cara yang sukar. Mereka telah berani menentang amaran ibu bapa mereka dan meneroka terlalu dekat dengan misteri yang berada di luar tabir biasa. Itulah cerita seram Alif, Faiz dan Marcus. Sebelum kita tutupkan episod ni, saya ingin berterima kasih pada semua yang sedang menonton. Jikalau anda suka cerita seram ini, sila like, sila subscribe dan share. Saya adalah Kish dan saya akan bertemu anda semua lagi di episod yang akan datang. Selamat malam dari Cerita Seram.